dia tidak ada adab. Maknanya tak bertamadun, tak ada kemajuan. Itu orang dulu-dulu ya. Dia kata, uish, tak bertamadun budak ni. Jadi tamadun ni apa sebenarnya? Kita selalu sebut-sebut kan. So tamadun ni apa? Tamadun ni sebenarnya pencapaian tertinggi oleh sesuatu masyarakat dalam pelbagai bidang. Macam kita sekarang ni ya. Kita ni bertamadun tak agak-agaknya? Malaysia ni bertamadun tak? Ya, bertamadun. Bertamadun. Ya, Malaysia ni bertamadun sebab apa? Kita telah mencapai pencapaian yang tertinggi. Kita telah bina KLCC, kita ada bina KL Tower, kemudian kita ada jambatan Pulau Pinang, kemudian kita ada banyak lagi. Bermakna kita telah mencapai tahap tertinggi tau. Hebat juga kita ni. So pencapaian tertinggi oleh sesuatu masyarakat dalam pelbagai bidang. Dari segi pengertian bahasa pula, dari sudut bahasa ya, tamadun ini adalah iaitu dipanggil civilization. Tamadun ni civilization iaitu diambil daripada perkataan Yunani iaitu civitas. Ingat ni civilization, civitas iaitu yang bermaksud bandar atau kota. Maksudnya kalau satu tempat tu dia masih kampung lagi, bermakna dia belum maju. Tapi kalau dia dah sampai ke tahap yang ada bandar, ada kota, barulah dikira maju. Barulah dikira bertamadun. Nombor 2 dan nombor 3, alamak dia Widya ni kan. Itu nanti kamu tanya last-last. Sekarang ni tak boleh tanya. Kejap lagi Okey, baik. Tahap kemajuan dalam kehidupan masyarakat ini dicapai dalam bidang apa tahu? Kebudayaan, dalam bidang sains, industri dan juga sistem kerajaan. Ya Bava. Apa cerita Bava? Nak tanya apa? Boleh scroll up sikit. Dah up dah ni. Nak up macam mana lagi ni? Dah memang dah up dah ni. Iaitu yang ini. Kebudayaan, sains, industri dan juga sistem kerajaan. Dah ada dah. Itu yang dikatakan ketua pada ketua. Okey, nampak sebelum bahasa Yunani. Sebelum bahasa Yunani ni lah. Iaitu apa? Iaitu pencapaian tertinggi oleh sesuatu masyarakat dalam pelbagai bidang. Baik. So, itu dari sudut bahasa Yunani. Ingat kata kunci ni ya. Kata kuncinya apa tahu? Iaitu civilization yang cikgu bulatkan ni, kemudian civitas iaitu daripada bahasa Yunani, civitas. Apa maksud civitas tu? Bandar ataupun kota. Apa pula yang tergolek tu? Okey. Saya tak bagi duduk, dia saja cakap pasal. Dah. Jangan gaduh. Nak belajar ni. Cakap dengan adik nak belajar ni. Right. Seterusnya, dalam bahasa Inggeris, dalam bahasa Inggeris pun ada tahu. Dalam bahasa Inggeris, tamadun ini disebut sebagai civilization. Iaitu pembangunan manusia dan organisasi yang dianggap paling maju. Kalau katakan kamu macam tak faham lah cikgu. Baik, sebenarnya macam ni. Maknanya apa tahu? Kemajuan manusia dan juga kemajuan organisasi ataupun masyarakat yang dianggap paling maju. Sebab itu, zaman sekarang ini, zaman kita hidup sekarang ni adalah dipanggil zaman moden, iaitu zaman yang paling maju, di mana semua tempat zaman mengalami paling canggih lah kan cikgu? Kemajuan. Zaman kita lah yang paling maju. Zaman paling canggih. Belajar pun kat rumah. Masing-masing duduk depan komputer, kemudian boleh dengar suara, boleh tengok gambar, kan? Jadi kemudian kita lihat boleh berbual-bual. Inilah zaman yang paling maju. Nampak tak? Kita hidup di zaman yang paling maju. Jadi kita harus bersyukur ya, sebab apa? Semua ini bermula daripada zaman dahulu. Jadi inilah dia tahap pembangunan manusia dan organisasi yang dianggap paling maju, iaitu civilization. So, kalau macam cikgu kan, cikgu akan bulatkan perkataan civilization. Civilization tu dalam bahasa Inggeris.
Kalau tadi Yunani civitas, kalau bahasa Inggeris civilization. Dalam bahasa Arab ada? Ada, bahasa Arab ada. Bahasa Arab pula perkataan tamadun ya dalam bahasa Arab ialah dalam bahasa Arab pula iaitu dalam bahasa Arab ialah mudun ataupun madain. Boy, madain ya. Bunyi macam Jawa ni cikgu. Tak. Mudun, madain dan juga madana. Cikgu tu pekat. Apa maksud dia cikgu dalam bahasa Arab? Dalam bahasa Arab mudun, madain dan madana ni bermaksud Tinggi budi bahasa. tinggi budi bahasa dan juga pembukaan bandar. Maksudnya tinggi budi bahasa maksudnya apa? Tinggi sopan santun dia. Bila jumpa orang tua, Assalamualaikum cik, apa khabar cik? Apa khabar? Salam macam tu. Bukannya, cik, yo, apa khabar? Itu Macam cakap bukan dengan tinggi kawan. budi bahasa. Itu nak kena kasut kaki saiz kasut saiz 7 tu. Yo cik, jangan. Tak baik. Tidak bertamadun tu. So kena tinggi budi bahasa ya. Jadi kalau jumpa Pak Abu jangan pula Pak Abu. Assalamualaikum Pak Abu. Mantap Pak Abu. Bolehlah macam tu kan. Bagi salam dulu. Bagi salam dulu. Tinggi budi bahasa. Itu daripada bahasa Arab. So, istilah lain yang sama pengertiannya ialah hadarah dan juga hadari yang bermaksud bandar. Jadi itulah dikatakan mudun dan madain serta madana, ini semua dalam bahasa Arab. Kita tengok balik. So bermakna di sini ada 3 bahasa Bahasa Yunani, bahasa Inggeris, bahasa Arab. Bahasa Yunani civitas, bahasa Inggeris civilization, bahasa Arab mudun, madain ataupun madana. Kita dah faham. Bahasa Melayu ada tak? Ada. Sebab bahasa Melayu, kalau korang nak tahu dalam banyak-banyak tamadun, sebenarnya tamadun Melayu lagi tua tahu daripada tamadun-tamadun ni. Lagi tua. Sampai kita katakan 1000 tahun sebelum Masihi dah ada tamadun Melayu ni. Betul. Itu menurut kajian terbaru. So kalau kita lihat Tamadun OP. apa pula engkau ni, tak baik mencarut. Okey, baik, seterusnya dalam bahasa Melayu. Dalam bahasa Melayu kita lihat cikgu bukan tua, jangan macam tu, tak baik. Cikgu bukan tua, tapi remaja, iaitu remaja purba. Okey, baik, kita lihat. Dalam bahasa Melayu, tamadun pula, tamadun sebenarnya bermaksud apa tahu dalam bahasa Melayu? Satu peradaban yang merujuk kepada apa tahu? Pencapaian kemajuan masyarakat dari segi kebendaan, maknanya dari segi material. Pencapaian maknanya kemajuan masyarakat dari segi kebendaan. Contohnya macam maju dari segi pembuatan kapal, maju dari segi pembuatan bangunan, maju daripada segi ilmu, itu kebendaan. Serta perkembangan pemikiran meliputi bidang sosial, budaya, politik dan lain-lain yang tinggi. So, kita lihat di sini, bermakna apa tahu? Dalam bahasa Melayu, tamadun ni ialah satu peradaban. Maknanya apa? Suatu tamadun, satu adab yang merujuk kepada pencapaian kemajuan masyarakat. Jadi di situ, kalau ada kawan-kawan kamu yang mana yang mereka cakap tu memang macam kurang ajar ke apa semua kan. Jadi itu dipanggil tidak ada tamadun atau tidak ada adab. Kalau orang tu, kawan-kawan kamu, dia cakap elok, cakap baik, tinggi budi bahasa dia, itu baru dipanggil ada adab ataupun ada tamadun. Nampak tak? Tapi cikgu yakin dalam kelas ni kita ada lebih kurang dalam 73 orang ni, semuanya ada tamadun. Betul tak? Semuanya beradab kan? Semuanya. Ya, betul. Bagus. Betul. Yes, baik. Bagus. Betul. Right. So, kita lihat konsep tamadun. Konsep tamadun ini perlu dilihat daripada 2 sudut pandangan. Iaitu tamadun ni dari sudut pandangan Islam dan daripada sudut pandangan Barat. Kita tengok 2 ni. Baik.
Mula-mula kita tengok sudut pandangan Islam dulu. Pandangan Islam. Okey, kalau kita lihat di sini sudut pandangan Islam. Baik, tamadun dalam Islam dibina atas kerangka Islam sebagai ad-din, iaitu Islam sebagai cara hidup. Nampak tak? Maknanya agama Islam mengajar umatnya supaya apa tahu? Nak hidup, macam mana cara nak hidup? Hiduplah cara Islam. Bangun pagi, subuh, kemudian sarapan, jangan tidur lepas tu. Kemudian buat kerja sampai ke tengah hari, ikut Rasulullah kata apa? Tidur sekejap, nap. Lepas tu bangun solat zuhur, kemudian teruskan buat kerja, kemudian sambung asar. Malam selepas isyak, tak ada apa-apa nak buat, tidur. Itu hidup secara Islam. Itu yang Cikgu, dikatakan bertamadun. Ya. kalau mak saya suruh tidur selepas subuh, Kalau suruh tidur selepas subuh, cakap dengan mak bahawa sebenarnya tidur selepas subuh tak elok mak. Kalau nak tidur tengah hari sikit. Cakap dengan dia macam tu. Sebab sebenarnya tidur selepas subuh tak elok. Sebab rezeki Tidak elok. pagi-pagi. Ya, jadi kita elok menikmati pagi. Nikmatilah pagi tu ya. Pagi tu sangat bagus. Okey. Baik. Kemudian kita lihat sudut pandangan Islam ya. Tamadun mengikut pandangan Islam, okey, merangkumi, okey, ingat pandangan Islam iaitu apa tahu? Pembangunan, maknanya kemajuan lahiriah dan rohaniah. Maknanya fizikal dan juga mental yang berasaskan kepada apa tahu? Nilai dalam pendidikan seperti yang disarankan, seperti yang dianjurkan oleh Al-Quran dan hadis serta ajaran Nabi Muhammad SAW. Maksudnya apa? Maksudnya dia kata apa? Tamadun ini bukan semata-mata kamu tu pakai baju yang cantik, pakai jam, kemudian juga pakai spek hitam, kasut yang terbaru daripada Adidas, kemudian juga pakai minyak wangi. Itu lahiriah saja. Tapi kalau dah pakai cantik-cantik, tiba-tiba kan cakap man, apalah kau ni bodoh lah kan. Apalah bangang lah kan. Sudahlah. Itu maknanya apa? Tidak bertamadun. Tamadun itu tidak mengikut pandangan Islam. Pakaian je bertamadun. Tapi rohaniahnya, cara pemikiran, cara bercakap, tak ada budi bahasa. Itu bukan tamadun daripada sudut Islam. Sudut Islam mesti dua-dua ada. Mesti dua-dua ada. Kita pakai cantik-cantik, pakai minyak wangi, pakai jam mahal, kemudian pakai seluar elok, pakai kasut branded. Kemudian bila jumpa orang, Assalamualaikum, tumpang lalu ya? Tumpang lalu, apa khabar? Nak tanyalah. Nampak tak? Berbahasa, bertata bahasa dengan budi bahasa yang baik. Baru dikatakan tamadun dalam Islam. Boleh buat tak? Korang boleh buat tak bertamadun macam tu? InsyaAllah. InsyaAllah boleh. 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 Jadi itu. So, tamadun mesti ada dua-dua. Maknanya kemajuan dari segi lahiriah dan kemajuan dari segi rohaniah. Itu baru betul. Suka bersedekah semua. Itu bagus. Contohnya kalau kita lihat salah seorang tokoh yang terkenal. Okey, iaitu cikgu dulu orang ada apa tu tak tahu. Okey, Ibnu Khaldun. Ini gambar Ibnu Khaldun ya. Dia kata apa? Ibnu Khaldun ni adalah salah seorang sejarawan. Ya, betul. Okey, Ibnu Khaldun tokoh awal yang membicarakan tentang konsep tamadun. Dia kata apa? Ibnu Khaldun inilah yang memperkenalkan konsep tamadun, iaitu umron dan hadarah yang digunakan dalam bukunya yang bertajuk Muqaddimah. Dalam buku dia tulis, tamadun Islam iaitu umron dan hadarah, iaitu berkaitan dengan pembukaan bandar. Dan mesti tamadun itu ikut cara Islam yang ada otak. Bak kata Haris Liao, mesti ada otak. Orang dulu ada otak. Orang sekarang ada otak ke? Ada otak. Orang sekarang ada otak. Tapi kebanyakannya otak kat lutut. Itu masalahnya. Kan? Otak letak kat lutut. Itu masalah. Jadi jangan kamu semua. Cikgu percaya. Pelajar cikgu semua ni otak dia bukan kat lutut. Tapi otak dia atas. Betul tak? Okay. Yes. Kemudian. Seorang lagi. Iaitu. Said Muhammad Naqib Al-Atas.
Nampak Syed Muhammad Nakib Al-Atas. Muat dekat lutut. Kena tanyalah dia. Syed Muhammad Nakib Al-Atas kata apa tahu? Berpendapat tamadun ialah keadaan kehidupan insan bermasyarakat yang telah mencapai taraf kehalusan tata susila dan kebudayaan yang luhur, budaya yang suci bagi seluruh masyarakatnya. Baik, contohnya macam ni. Okey, kita lihat bahawa zaman sekarang ni banyak berlaku. Contohnya bila orang bawa kereta. Orang bawa kereta mahal. Okey, sekejap. Alhamdulillah. Okey. Yarhamkallah. Sebut yarhamkallah. Okey, baik. Contohnya macam ni. Contohnya macam ni Orang kaya, ada orang bawa kereta BMW, bawa kereta mahal-mahal, Mercedes apa semua kan. Tetapi bila nak corner tak bagi signal. Nak corner tak bagi signal. Nak corner ke kanan, nak corner ke kiri tak bagi signal. Itu namanya apa? Tidak bertamadun. Pakai kereta mahal-mahal. Dia kena langgar salahkan kita pula. Tapi itu tak bagi signal. Nampak tak? Dia tak ada apa? Tak ada otak. Itu contohnya. Satu lagi, kalau katakan macam kamu semua makan di dalam kereta, makan dalam kereta. Makan dalam kereta, bapak kamu bawa kereta, kamu makan dalam kereta, kemudian sampah plastik tu buang ikut tingkap. Itu tak bertamadun. Tidak bertamadun. Sebab apa? Membuang sampah. Lain kali buang dalam kereta. Barulah dikatakan pembangunan lahiriah dan juga rohaniah. Kalau buang saka, engkau dululah cikgu buang dulu. Nampak sangat engkau ada saka ni. Okey. Baik. So ingat Saya dua pergi ni. mana-mana dalam kereta ada plastik. Bagus. Okey. Tak, buang dalam kereta tu lepas sampai ke mana-mana, sampai ke rumah ke, sampai ke mana-mana, ikat plastik tu dan buang dalam tong sampah. Jangan kau buang sepah-sepah dalam kereta tu. Yes. Tapi selalunya saya pakai plastik yang saya dah beli barang. Yes, boleh juga. Jadi pandangan Islam kata apa? Mesti ada pembangunan dua-dua ni. Pandangan Islam lahiriah dan rohaniah, iaitu dikatakan oleh dua orang ni, Ibn Khaldun dan juga Syed Muhammad Nakib Al-Atas. Syed Muhammad Nakib Al-Atas ni orang Malaysia orang Malaysia. Baik. Kalau dari sudut pandangan barat macam ni cikgu? Ada beza ke? Ada. Okey, kalau kita lihat di sini ini contoh. Okey, sudut pandangan barat. Dalam tradisi barat istilah civilization digunakan bagi menggambarkan apa tahu? Tahap sesuatu masyarakat atau budaya yang kompleks, budaya yang agak rumit sikit. Masyarakat bertamadun. Barat kata apa tahu? Masyarakat bertamadun ini mesti diukur melalui apa? Ilmu, pencapaian ilmu, ada teknologi, ada ekonomi, ada struktur politik, ada masyarakat, ada pertempatan di kawasan perbandaran. Bagi masyarakat barat, tamadun ni semua ni dikaitkan dengan pembangunan lahiriah. Maknanya pembangunan yang fizikal aja. Terutama sekali dalam bidang kebudayaan. Seperti apa? Kesenian, penulisan, undang-undang dan juga perbandaran. Sebab itu, cikgu pernah sharekan dengan kamu kan, iaitu orang-orang barat zaman dulu, walaupun mereka pakai baju mahal-mahal, mereka pakai minyak wangi, mereka ada kereta kuda, tetapi orang dulu nak buang air besar pun dalam bowl. Kemudian bowl tu Dalam dibuang, mangkuk kan, dicampak dalam mangkuk, kemudian dicampak ke dalam, dicampak keluar tingkap. Nampak tak? Maknanya apa? Tidak ada tamadun. Yang penting tamadun menurut apa? Mesti ilmu, kemudian ada kebendaan. Yang ada apa? Yang adab apa semua, tolak tepi. Itu pembangunan barat. Tamadun dari sudut barat. Nampak perbezaan dia? Jadi kita nak ikut mana? Kita nak ikut tamadun secara pandangan barat ke secara pandangan Islam? Nak ikut yang mana? Kita kan Islam, so ambil yang Islam lah. Islam. Tak semestinya kalau katakan yang non-Muslim pun, sebenarnya yang non-Muslim pun boleh ikut pandangan Islam. Sebab apa? Non-Muslim pun boleh. Sebab apa? Non-Muslim
Kamu tak perlu masuk Islam pun. Yang penting kamu apa? Ya, yang penting kamu kamu mengamalkan ada adab kat situ. Apa yang kau pening Haris? Itu je. Tak perlu fikir pasal dia punya detail. Yang penting kamu tahu bezakan. Tahu bezakan tu je. Bezakan antara apa? Antara sudut pandangan Islam dan sudut pandangan Barat. Bezakan tu je. Senang cerita pandangan Islam berkait rapat dengan apa? Pembangunan lahiriah dan rohaniah. Tapi kalau pandangan Barat, lahiriah sahaja yang penting. Itu je beza dia. Dan siapa yang cakap macam ni? Kalau pandangan Islam, dua orang ni. Ibn Khaldun dan Syed Muhammad Naqib Al-Attas. Kalau pandangan Barat, ada orangnya ni, iaitu Arnold J. Toynbee. Yang ini. Okey. Dia menjelaskan bahawa tamadun ni sebenarnya adalah suatu sistem masyarakat yang memperkasakan sistem politik, ekonomi, sosial serta kesenian dan kebudayaan. Maksudnya apa? Senang cerita Arnold J. Toynbee ni sebenarnya dia juga menyokong pandangan Barat, iaitu tamadun ni luar je, yang dalam tak ada. Kamu faham tu je. Iaitu pandangan Islam mesti dua-dua, luaran dan dalaman, lahiriah dan rohaniah. Tapi kalau pandangan Barat, luaran saja, dalaman tak penting. Boleh faham? Boleh faham tak Haris Leo? Cikgu, saya ada soalan. Ada apa? Betul-betul ke yang sebelum tisu datang, diorang lap diorang punya macam najis tu guna roti? Ya, betul. Roti. Roti. Kemudian dibuang lah. Kalau dia makan tu terus betul. Itu sebenarnya yang berlaku. Sebab itu kalau kita lihat, kalau Cikgu, kita nak Zaman maju, dulu buat segitu cikgu. ada zaman dululah. Tapi sebab itu kalau kita lihat, ada daripada Barat tu yang kita boleh contohi, tapi ada yang tak boleh. Contohnya macam kalau kemajuan teknologi, kemajuan sains dan ilmu, boleh kita contohi Barat. Tapi kalau kemajuan yang lain-lain, kalau boleh jangan ikutlah. Yang lain-lain jangan ikut. Jadi itu kamu kena sentiasa Siapa ingat. je nak ikut cikgu? Kita tak tahu. Alright. Kemudian kita lihat apakah ciri-ciri tamadun awal dunia. Tamadun awal dunia maknanya kemajuan-kemajuan. Tamadun-tamadun awal dunia ni apa dia? Kita lihat pertanian dan perdagangan. Alright. Kita pernah belajar bahawa tamadun awal dunia ni ada 4, iaitu Mesopotamia, Mesir Purba, Indus dan juga Huang He. Ada 4 Mesopotamia, Mesir Purba, Indus dan Huang He. Jadi kita tertanya-tanya kenapa 4 ni dipanggil sebagai tamadun awal? Rupa-rupanya 4 ni dia ada ciri-ciri dia. 4 ni rupanya menjalankan kegiatan Cikgu nak pertanian dan perdagangan, ya? Apa dia? Apa Arif? Saya rasa saya juga tak dengar. Okey. Yang lain dengar tak? Ada masalah dengar tak apa yang dengar. Oh, Ah. tak. Cikgu, saya boleh dengar, Dia ada cikgu. tulis Dengar. connection Ah. saya tak stable. I see. Okey. Tak apa. Alright. Okey. Baik. Lag ya. Biasa lag tu. Bila malam ni memang dia akan putus-putus sikit. Tapi tak apa dengar. Okey. Baik. Kalau tak tahu, mana-mana yang tak tahu, terus tulis dalam group chat untuk bertanya. Don't worry, cikgu akan jawab. Okey? Okey. Baik. So, rupa-rupanya 4 tamadun ini dia menjalankan kegiatan sama rupanya. Dia orang sebenarnya buat apa tahu? Tamadun awal tu semua buat pertanian dan perdagangan. Sama je semua. Tak tahu soalan 3, mana ada soalan kat sini? Okey. Baik. Kita lihat kehidupan masyarakat tamadun awal, kehidupan dia orang mulai berkembang apabila terdapat kegiatan pertanian. Iyalah, of course lah. Kita kan tahu kan, kita belajar dulu kan, iaitu apa? Selagi manusia itu berpindah randah, nomad, kan? Mereka tak buat pertanian, mereka memburu binatang dan mengutip hasil hutan. Macam mana nak buat tamadun?
Tapi bila mereka dah tahu cara-cara bercucuk tanam, barulah menjadi tamadun. So bila berkembang apabila terdapatnya kegiatan pertanian, iaitu kegiatan bercucuk tanam. Daripada situ mereka cipta macam-macam peralatan yang kita tengok hari tu, kan, pelbagai peralatan. Mereka bina saliran, maknanya saliran air. Kemudian mereka mencipta kincir angin. Yang kincir angin yang bulat tu kemudian ditiup angin untuk pusing, Yang boleh dapat kan. elektrik ke cikgu? Boleh Itu yang elektrik, tapi tunjuk zaman arah dulu angin. tak. Yang besar tau. Kincir angin tu dibuat macam kipas dan besar, dan tujuan dia untuk apa? Untuk memusingkan dan diorang untuk apa tahu? Untuk menghaluskan gandum. Dan gandum itu dikisar menjadi dikisar menjadi tepung. Oh, bijak betul. Daripada tepung itu akan boleh buat roti. So kalau kipas tu kincir angin, dipanggil kincir angin, banyak terdapat di negara Belanda. Kalau kamu lihat kan, ada negara Belanda tu, itulah kincir angin. Mereka bijak dah. Dan mereka membina teres-teres di tanah tinggi. Tanah tinggi bina teres untuk apa? Menggalakkan kegiatan pertanian dalam kalangan masyarakat. Mungkin ada yang bertanya, cikgu, tak faham dah cikgu, macam mana dia orang membina teres? Macam ni. Okey. Katakanlah bukit-bukit tanah tinggi tu bentuk dia macam ni. Takkanlah dia nak cucuk tanam macam tu, maknanya sengit. Takkan dia nak tanam sengit-sengit macam tu. Pokok pun nanti sengit-sengit. Ikut bentuk gunung ataupun ikut bukit kan? Tak. Dia orang buat apa? Dia orang buat teres. Maknanya dia orang ratakan bagi dia bertingkat-tingkat macam bertangga. Di setiap tangga tu, maknanya di setiap kawasan yang tangga tu, mereka bercucuk tanam. Itu dipanggil pembinaan teres di tanah tinggi. Kan? Barulah logik. Kan? Tanam di tanah rata. Mana ada orang tanam kat atas bukit kapal tu sengit-sengit macam tu? Tak ada. Jadi itulah pembinaan teres di tanah tinggi. Okey, mungkin boleh jadi tanah runtuh, tetapi apabila mereka bercucuk tanam, kemungkinan besar untuk tanah runtuh tu kurang. Sebab pokok-pokok itu akan pegang tanah supaya dia tidak runtuh. Nampak tak? Selagi ada pokok, selagi itu tanah tu susah nak runtuh. Yes. Okay? Yes. So, bila mereka dah ada kegiatan pertanian semua kan, jadi perkembangan ini telah mewujudkan kegiatan perdagangan dan berlakulah perdagangan tempatan dan perdagangan jarak jauh. Perdagangan tempatan ni maksudnya dia berdagang sesama dia lah. Macam kalau kita tengok gambaran, inilah dia. Okey, yang ini perdagangan pada zaman Mesir Purba. Aku jual ni, aku bagi kau seguni gandum ni. Gandum ni. Okey, dia pun kata, "Oh, okey, mes ni gandum, aku tukarkan dengan daging." Sistem barter. Ini perdagangan. Jadi inilah bermulanya perdagangan. Sebab apa? Bermulanya dengan pertanian. Jadi, antara kata kunci yang kamu boleh highlightkan ataupun kamu boleh bulatkan iaitu kegiatan pertanian di sini dan juga kegiatan perdagangan iaitu perdagangan tempatan dan juga perdagangan jarak jauh. Itu dia. Baik. Seterusnya, kita lihat. Rupanya yang kedua, mereka dah ada sistem pemerintahan lah. Wow. Mereka dah ada pemerintahan kau. Sebab tamadun-tamadun dulu Mesopotamia, Mesir Purba, kemudian juga Indus dan juga Huanghe ni, mereka dah ada kerajaan. Kerajaan itu untuk apa? Untuk uruskan pemerintahan kota. Sebab daripada kampung tu bercucuk tanam kan, makin ramai orang datang, jadi besar. Lepas tu makin lagi ramai orang datang, lagi besar. Dia jadi kota. Kemudian ada pula kerajaan yang mentadbir, uruskan orang-orang dalam tu. Itu dipanggil pemerintahan. Yes. Jadi pada peringkat awal pemerintah negara kota ini diketuai oleh pendeta. Pendeta ni maknanya orang-orang yang beragama. Beragama. Tetapi lama-lama raja pula yang mengambil alih peranan sebagai
pemerintah. Nampak? Lama-lama raja. Dan raja pun, raja biasanya seorang je lah kan. Raja kemudian dibantu oleh pegawai-pegawai daripada golongan-golongan bangsawan dan golongan-golongan pendeta yang memerintah negara kota. Selain daripada itu ya, bagi melicinkan urusan pentadbiran, maka mereka buat undang-undang. Sebagai contoh, kita ambil yang contoh yang senang-senang. Contohnya, katakanlah kamu berpindah. Katakan kamu ni 70 orang berapa ni? 73 orang semua ni, kamu semua berpindah ke sebuah pulau. Sebuah pulau. Kemudian kamu pun beramai-ramai, nak buat apa kat pulau ni ya? Oh, kita nak cari makanan. Okey, jom kita memburu. Semua 70 orang memburu masuk dalam hutan. Okey. Kemudian tangkap rusa, buat makan tangkap rusa ni apa semua kan. Jadi lama-lama kan, asyik memburu kan. Dia orang kata, mesti ada yang kata apa tau. Yang perempuan-perempuan lah, macam Mariam ke, macam Insyirah kata apa. Penat lah nak bekerja je. Nak kejar, asyik nak hari-hari nak kejar rusa. Hari-hari nak kejar rusa. Penat lah. Jadi apa? Jadi kata apa? Jom kita bercucuk tanam lah. Jadi diorang pun apa? Jomlah kita tanam padi. Contohnya tanam padi tanam padi. Kemudian bila tanam padi, tak payah buru lagi lah. Bila dah tanam padi tu keluarkan beras. Jom kita pun boleh kita boleh masak beras ni. Kita boleh makan. Jadi semua orang pun dah tak nak lah pergi memburu. Jom kita duduk kat sini lah. Kita buat ramai-ramai nak. Kita buat ramai-ramai untuk buat sawah padi. Jadi kat situ, bila dah ramai-ramai kan. Lepas tu semua cakap, takkan 73 orang nak tanam beras saja semua. Kan? Jadi kita bagi-bagilah. 10 orang korang tanam padi. 10 orang lagi kau menternaklah binatang. 10 orang lagi kau tangkap ikan aja. 10 orang lagi kau buat yang itu. Buat ini, masing-masing ada kerja. Okey, jom. So bila buat semua kan, wow, makin banyak makanan. Bila makin banyak makanan, yang ada beras, aku nak makan daging lah. Aku kena jumpa orang tu sebab orang tu memang menternak daging. Pergi jumpa dia. Nak tukar? Nampak? Dapat tukar. Kan? Jadi contohnya Aish Hakimi, dia meniaga daging. Ni daging. Siapa nak daging? Aku nak beras. Siapa nak daging Jadi. Apa nak daging? Aish nak daging. So tukar, dapatlah daging yang beras. dekat rumah aku. Dapat kat situ. So bila dah ramai-ramai kan, kemudian mesti bergaduh. Aku tak boleh, ini tak boleh ni. Aku nak lagi besar. Aku nak beras lagi banyak. Tiba-tiba, macam mana selesaikan ni? Kita kena tanya orang yang paling tua kat sini. Kenalah tanya paling tua. Rupa-rupanya yang paling tua adalah Dia Widian. Dia Widian paling tua rupanya. Dia Widian pun cakap, okey. Macam ni. Semua dah tanya dah. Okey, macam ni. Okey. So berapa tadi? Satu beg beras kan. Sekarang ni satu beg berapa? Satu beg daging kan. Okey, itu tukaran dia. Okey, kita buat law. Sekarang kita buat peraturannya di mana kalau nak tukar satu beg beras kena dapat satu beg daging. Jadi dah tukar-tukar. Maknanya apa? Dia Widian tadi jadi ketua, dia buat undang-undang. Jadi semua orang akan tanya, saya pula macam mana? Okey, sabar ya, sabar. Okey. Ni masalah apa? Ni masalah apa? So Dia Widian telah menjadi ketua. Nampak tak? Macam itulah. Macam mana wujudnya. Wujudnya raja dan ketua. Lama-lama semua orang hormat pada dia. Wah, hebatlah dia kan. Dia memang bagus jadi ketua kita. So kita angkat dia jadi raja lah. Kan? Jadilah dia raja. Tuan dia. Masalahnya dia ni bukan lelaki, dia ni perempuan. Okay. Jadi bukan tuan, jadi puan. Macam itulah. Tiba-tiba Dia Widian jadi raja. Ampun puanku. Ampun puanku. Dia kata, Ampun bang jago. tak payah. Kau ni spoil betul lah kau ni. Okey, baik. Okey, baik. So itulah contoh sistem pemerintahan. Nampak? Boleh faham kenapa dia buat pemerintahan tu? Baik, bagus. Baik. Kita teruskan lagi sikit. Okey.
berkaitan dengan pembentukan bandar. Mula-mula tadi kita tengok rupa-rupanya tamadun awal mesti ada pertanian dan perdagangan. Kemudian dah ada sistem pemerintahan. Yang ketiga, mereka dah membentuk bandar lah. Dah ada pembentukan bandar. Rupa-rupanya apabila bidang pertanian ni makin maju, pertanian ni makin maju menyebabkan manusia mula membina pertempatan yang kekal. Macam cikgu cakap tadi, diorang mula buat kampung, buat bandar sebab penatlah Cik nak memburu binatang, bekerja-kerja. Okey, daripada Shah Alam kejar rusa sampai PJ. Okey, lepas tu makan. Lepas tu besok bangun pagi kejar lagi rusa daripada PJ sampai ke KL. Mak ai jauh gila. Penat. Jadi why not stay satu tempat. Pertempatan kekal. Jadi kewujudan pertempatan kekal di sesebuah kawasan bermula dengan kampung. Mula dengan kampung dulu. So bila dah penduduk makin ramai, bertambah pula penduduk, maka kawasan kampung pun berkembang dan disatukan membentuk bandar. Jadi bandar. Kampung jadi bandar. Bertambah-tambahlah kan. Kemudian bandar pula, jumlah penduduk dia mestilah lebih ramai. Dan macam-macam orang ada dalam bandar kan. Ada sebab bandar dia ada kegiatan apa tahu? Dia ada kegiatan politik, dia ada kegiatan ekonomi dan juga kebudayaan bagi kawasan sekitarnya. Ya, Bava. Okey. Kemudian bandar berkembang menjadi institusi sosial dan ekonomi yang tersusun yang menjadi asas kepada kelahiran tamadun awal dunia. Apa yang nombor 2, Bava? Apa yang nombor 2? Apa bendanya yang nombor 2? Okey. Apa yang nombor 2? Kan cikgu ulang tadi, nombor 1, kalau ikut ciri-ciri tamadun awal, tamadun awal ciri-cirinya yang pertama, pertanian dan juga perdagangan. Yang kedua, sistem pemerintahan. Yang ketiga, adanya apa? Pembentukan bandar. Maknanya ada bandar. Ingat tu. Okey, kita ulang balik. Iaitu yang pertama, kegiatan pertanian dan perdagangan. Yang kedua, ada sistem pemerintahan. Yang ketiga, iaitu ada bandar. Yang keempat, ini contoh. Okey, contoh sebuah bandar pada zaman tamadun Indus. Yang keempat, pengkhususan pekerjaan. Kamu pun garu kepala. Apa benda cikgu pengkhususan pekerjaan ni? Okey, perkembangan pesat bandar telah meningkatkan jumlah penduduk. Bila jumlah penduduk makin ramai, maka telah wujud pengkhususan dalam bidang pekerjaan. Terdapat lebih banyak peluang pekerjaan baru. Contohnya apa? Ada pengutip cukai, kemudian ada jurutera yang mengawal sistem pengairan sungai, kemudian ada tentera, ada petani yang bekerja di sawah dan ada juga dalam bidang pentadbiran. Maknanya apa? Bukan semua orang bercucuk tanam. Macam cikgu cakap tadi kan, daripada 70 orang ni, dalam kelas kita ni, kalau letak Dia kat pulau, macam pecah-pecahkan tugas. dia pecah-pecahkan tugas. 10 orang dia bercucuk tanam. 10 orang dia ternak binatang. 10 orang lagi buat apa? Menjadi pembantu kepada Diawidian, iaitu raja. 10 orang lagi jadi tentera untuk jaga keselamatan. 10 orang lagi buat apa? Iaitu dia pun 10 orang lagi iaitu Makan. dia mengutip cukai. Okey, kutip cukai untuk membangunkan negara. Makan semua orang makan. 70 orang makan. Tapi diagih-agihkan tugas. Itu dipanggil pengkhususan pekerjaan. Ya, okey. Jadi itulah dipanggil pengkhususan. So, tapi paling penting ada satu jawatan paling penting iaitu kumpulan artisan. Artisan ni adalah orang-orang yang kerja dia mengukir, kemudian menempa besi dan juga tembikar. Ini yang selalu orang salah faham. Baik, Hanif Izan, artisan tu dia bukan pelukis. Tetapi dia yang menjadi tukang seperti tukang kayu, tukang batu, tukang besi. Itu dipanggil artisan. Nampak? Itu dipanggil artisan. Ingat
Artisan ialah tukang-tukang seperti tukang batu, tukang kayu, tukang besi. Dan diorang buat apa? Diorang buat barang-barang. Contohnya kalau katakan tukang besi, diorang buat sabit, diorang buat pisau, diorang buat lembing. Itulah artisan. Tukang-tukang besi, tukang kayu dan juga tukang batu. So, selain itu, saudagar dan juga pedagang-pedagang juga pun ada. Mereka bertukar-tukar barangan yang dihasilkan oleh golongan artisan tadi. Tadi ada yang tanya, cikgu, monumen tu apa? Monumen tu sebenarnya adalah binaan. Binaan yang dibuat oleh orang-orang dahulu untuk berkaitan keagamaan atau mungkin juga berkaitan dengan pemerintahan. Itu monumen. Monumen tu adalah bangunan. Binaan. Bangunan. Oh. Yes. Baik. Kita lihat. Kembali Nombor 1, okey, ciri-ciri tamadun iaitu ada pertanian perdagangan, kemudian ada pemerintahan, kemudian ada bandar, kemudian yang keempat ada pengkhususan pekerjaan, dan yang kelima iaitu diorang dah ada teknologi lah kau. Diorang ada teknologi. Zaman dulu dah ada teknologi. Contoh? Ini yang kita tengok ni. Kemahiran dalam bidang teknologi oleh masyarakat tamadun awal ini telah menghasilkan banyak penciptaan barangan dan mereka mencipta monumen ataupun binaan-binaan serta menghasilkan pertukangan. Contohnya, tamadun Mesir purba terkenal dengan pembinaan piramid. Dan Sphinx. Kita dah tengok kan piramid dan Sphinx. Kita pun tertanya-tanya, macam mana dia boleh buat piramid yang tinggi macam tu, adalah batu tu besar-besar manusia batu tu. Macam mana dia susun sampai ke atas. Jadi itu adalah dikatakan sebagai pembinaan piramid. Hebat. Amar Qawi, jaga bahasa ya. Jaga bahasa. Baik. Okey, baik. Kemudian kita lihat juga tamadun Indus. Tamadun Indus pula terkenal dengan pembinaan negara kota Mohenjo-daro. Zaman dulu tamadun Indus pun memang ada negara kota, iaitu Mohenjo-daro. Dah ada kota dan negara. Itu kira hebat juga tu. Kita pernah pergi kan? Pernah pergi hari tu. Jadi penggunaan teknologi, rupanya diorang dah ada teknologi. Macam mana diorang buat ya? Mereka rupanya dah ada teknologi membuat logam tembaga, mereka dah pandai buat gangsa, mereka dah pandai buat besi. Untuk apa? Untuk menghasilkan peralatan. Diorang nak buat alat je. Seperti apa tahu? Alat-alat untuk bajak bagi pertanian. Mereka dah hasilkan dah. Pisau, kemudian alat-alatan bajak. Itu semua adalah teknologi. Teknologi. Selain itu, paling penting, teknologi paling penting, mereka telah mencipta roda. Roda ini telah membantu mereka untuk menggunakan kereta kuda dan juga kereta lembu untuk tujuan mengangkut hasil pertanian dan perhubungan penduduk. Zaman dulu, tamadun Mesopotamia especially Mesopotamia lah yang telah mencipta roda. Roda tu untuk apa? Dia letakkan kat depan tu kuda, kemudian kuda tu tarik roda itu, dia letakkan kat tengah-tengah tu, jadi boleh letakkan hasil-hasil pertanian jalan. Instead of daripada angkat pakai tenaga, lebih baik pakai kereta lembu atau kereta kuda. Itu kehebatan orang-orang zaman dahulu. Hebat. Jadi itu antara yang terhebat. Baik. Ada yang tanya, hari ni terbang lagi tak cikgu? Mungkin tak. Mungkin tak. Lepas Tapi tu kita cikgu, ada. soalan yang kedua, ada kuis tak? Ya, ada. Oh, alhamdulillah. Ada, memang ada. Okey. Ada. Baik. Kita lihat Walau di sini. cikgu.
Sekejap lagi. Sekejap lagi. Baik. Okey. Kita lihat. Seterusnya. Okey, kita ulang balik Apa yang sebenarnya ada iaitu yang pertama ciri tamadun awal dunia ada pertanian dan perdagangan. Kemudian ada 2 sistem pemerintahan. Kemudian ada pembentukan bandar. Kemudian yang keempat ada pengkhususan pekerjaan yang kelima ada teknologi. Yang keenam, diorang dah ada organisasi sosial. Wow. Apa benda tu cikgu organisasi sosial? Maknanya mereka dah Wow. bahagi-bahagikan manusia ni, masyarakat itu kepada kategori-kategorinya. Itu dipanggil organisasi sosial. Contohnya, dalam masyarakat Mesir purba ni, kemunculan institusi dan golongan-golongan pekerja telah mewujudkan kelas-kelas sosial. Dan kelas sosial ini berasaskan jenis pekerjaan, kekayaan dan juga pengaruh. Contohnya macam ni. Kita lihat ini adalah contoh di tamadun Mesir purba. Atas sekali Firaun. Nampak atas sekali Firaun. Bawah dia pembantu-pembantu Firaun seperti wazir, pegawai kanan, golongan agama dan juga bangsawan. Bawah dia golongan-golongan penyalin ataupun golongan penulis yang akan menulis apa yang diberitahu oleh Firaun tadi. Bawah daripada golongan penulis ini ada artisan. Artisan ni maknanya tukang-tukang kayu, tukang batu, tukang besi yang ada kemahiran ataupun skill. Itu Cikgu, tak dengar suara cikgu. barulah ada. Okey, dah dengar dah. Bawah dia lagi ada petani dan juga ada buruh. Kenapa Petani suara dan cikgu buruh. lain? Lain ke? Ah, Testing. Cikgu Jap. terlebih dia, mata. dia dekat ni. Dia Sekarang. dekat ni ada. Sekarang pula. Macam cikgu Lain. marah. Macam cikgu marah. Suara cikgu lain, Garau, cikgu. semakin garau. Ya. Garau ke? Ya. Alah. Okay. Semakin matang. Minum air cikgu, minum air. Itu cadangan Minum yang baik. balik. Minum air. Ketik ke saja. Minum balik. Bab mic kot. Mic. Mic. Testing. Dialog. Sama je. Test Sama lagi lah. Apa Okey lah apa tu yang sama? sikit. Okey sikit lah. Okey sikit lah. Tadi tak dengar Tak dengar, tiba-tiba suara lain. Oh, tiba-tiba suara lain. Tak ajak orang minum. Okey. Baik. Kita lihat atas balik Okey, Okey. sama dah. Kita lihat yang ini Firaun, kemudian ada wazir, kemudian ada golongan penulis, kemudian ada artisan, kemudian ada petani dan buruh. Tapi yang bawah sekali adalah pembantu rumah dan juga hamba. Paling penting bawah sekali ialah hamba. Baik, ramai yang akan tanya, cikgu, kenapa mesti bentuk dia segitiga? Ini ada yang tanya, kenapa bentuk dia mesti segitiga, cikgu? Sebab apa? Sebab yang di atas ini sikit. Firaun seorang je. Seorang je. Yang bawah ini dia makin ramai. Lebih ramai daripada Firaun, tapi tak seramai golongan penulis. Golongan penulis pula lagi ramai daripada golongan wazir tadi. Tapi tak seramai artisan. Artisan lagi ramai. Tapi yang bawah artisan tu iaitu petani dan buruh. Ini lebih ramai. Tetapi petani dan buruh ni tak seramai hamba. Hamba paling ramai. So maknanya dulu memang banyak hamba. Yes. Dulu memang banyak hamba. Nampak tak? Jadi itu yang berkaitan dengan organisasi sosial. Dia susun macam tu. Kalau dalam 70 orang tadi kan. 70 orang tadi, yang atas sekali Diawidian lah. Yang bawah dia tu wazir tu contohnya Aish Hakimi dan juga Akif ke dan pelbagai lagi. Betul cikgu. Yang bawah tu golongan penulis mungkin Firdaus ke Amar, mungkin juga yang lain-lain seperti Maryam ke. Kemudian yang artisan tu
mungkin juga seperti Ahmadinejad ke, Ahmad Sulaiman ke, petani mungkin Alani Batrisya ke kan, dan ramai lagi. Hamba mungkin Ammar Qawi ke, dan yang sewaktu dengannya lah. Jadi itu contohnya. Mesti ada pembahagian contoh, bukan betul contoh. Alah korang ni. Contoh baik. So itu susunan-susunan dia. Right. Firaun orang jahat ke? Tak. Okey, ada Firaun yang baik. Okey, ada Firaun yang baik Hamba tu best. Haris Liao. Ada Tak termasuk Firaun dalam ni. Islam. Tak ada Firaun yang baik. Dia tak Islam tapi dia baik. Ada Firaun yang baik. Okay. Ada Firaun yang ada Firaun perempuan, ada Firaun yang sangat mengambil berat pasal apa rakyat dia. Cuk cikgu garau ke? Kan? Tak apa, tak apa. Garau cikgu. Garau Betul cikgu, tak boleh buat bincang. Macam Papa Zola. Papa Zola lain. Okey. Okey, kita lihat. Lah, cara kita, suara kita bertukar nanti. Saya suka suara cikgu yang dulu-dulu. Betul cikgu. Baik. Mungkin hari ni cuaca panas kot, so suaranya tak tak begitu ni lagi Suara cikgu tiba-tiba bertukar. Bertukar apa pula? Dah, cikgu ada pakai voice changer. Ni masih ada ni. Ada, kemungkinan besarnya ada. Ada. Okey. Kata ni suara sebenar cikgu tapi dulu punya cikgu pakai voice. Tak. Sebenarnya suara asal cikgu sebenarnya macam suara penyanyi tu, siapa namanya? Hakim. Hakim. Dia tak. Hakim Rusli. Hakim Rusli, lebih kurang macam itulah kan. Aduh. Baik. Kita lihat. Seterusnya, agama dan kepercayaan. Rupa-rupanya zaman dulu pun dah ada agama tau. Dah ada kepercayaan. Masyarakat tamadun awal ni dulu, tapi masalahnya masyarakat tamadun awal ni mempercayai banyak Tuhan. Antara Tuhan yang disembah seperti apa tahu? Iaitu Tuhan bulan, Tuhan matahari, Tuhan ibu, Tuhan sungai, banyak benar Tuhannya. Jadi Tuhan ibu tu apa cikgu? Tuhan ibu maknanya adalah Tuhan yang disembah. Patung tu berupa ibu, sebab itu merujuk kepada kesuburan. Maknanya banyak menghasilkan keuntungan. Ibu siapa? Tak tahu, dia bukan ibu siapa-siapa, tapi memang dia bentukkan rupa manusia tapi ibulah. Dia macam tu. Memang ada Memang ada. Baik. Terdapat institusi agama yang akan menguruskan upacara keagamaan tau, seperti ada diorang buat korban tau, korban binatang, kemudian juga mempersembahkan makanan kepada kuasa-kuasa roh. Wow. Ada. Kemudian ada tempat ibadat yang besar dibina sebagai tanda menghormati Tuhan. Contohnya di Mesir. Di Mesir, penduduk dia percaya kehidupan selepas kematian. Maknanya, kalau mati, akan ada kehidupan selepas itu. Yes, kalau kita lihat, contohnya macam ni. Lakaran daripada Book of the Dead yang menunjukkan orang yang mati bersama-sama isterinya memerhatikan penimbang keadilan, sedang menimbang perlakuannya semasa hidup. Maknanya apa? Maknanya lepas mati nanti, akan ada penimbang, iaitu menimbang amal baik, amal jahat. Kalau amal baik banyak, maka akan masuk syurga lah. Macam tu. Raja Mizan. Gitu. Ya, itulah yang berlaku Dan yang terakhir, kita nak lihat pada bukan terakhir lah, yang kedua terakhir, iaitu tulisan dan penyimpanan rekod. Rupanya zaman dulu dah ada tulisan lah. Sistem tulisan dah ada kira-kira 5,000 tahun lalu lah. Dah ada dulu, 5 tahun dulu. Dan penciptaan tulisan ini penting bagi membezakan kehidupan zaman prasejarah dan juga zaman sejarah. Kemudian manusia mencipta sistem tulisan yang lebih baik menggunakan abstrak simbol bagi mewakili pelbagai bentuk idea.
So kelahiran tulisan ini membolehkan manusia apa tahu? Dengan ada tulisan, manusia akan menyimpan rekod dan perkara penting tentang masyarakat. Tulisan pertama apa? Sistem tulisan piktograf dan juga ataupun dipanggil simbol bergambar. Inilah dia bentuk piktograf dalam tulisan kuniform yang digunakan semasa tamadun Mesopotamia. Nampak tak? Bentuk-bentuk simbol sebenarnya. Betul. Cikgu. Diorang akan ukir-ukir kat situ. Cikgu apa jadi kalau tulisan tak diperkenalkan? Well, ilmu tak sampai. Kalau tak ada sistem tulisan, maka tak ada ilmu, tidak sampai ilmu pengetahuan ya. Tak boleh cakap. Ilmu pengetahuan. Baik. Kemudian yang terakhir ada kesenian dan kesusasteraan di mana masyarakat pada zaman tamadun awal melahirkan hasil sastra dan seni bina yang mengagumkan, gaya dan teknik yang digunakan oleh artis menggambarkan setiap budaya tamadun masing-masing. Artislah yang menghasilkan ciptaan berupa patung, lukisan Tuhan dan dewa, pahlawan dan juga pemerintah. So apabila penggunaan tembaga meluas, patung-patung pun dicipta menggunakan tembaga. Okey, baik. Hanif kata, cikgu macam mana manusia tahu berapa lama dah tulisan itu ditulis? Okey, manusia tahu berdasarkan kepada pentarikhan radiokarbon. Di mana batu-batu yang ada tulisan itu dia akan kaji, dia akan buat, dia akan scan mengikut pentarikhan radiokarbon. Daripada situ dia tahu berapakah usia tulisan itu. Betul. Itu sebenarnya yang berlaku, kesenian dan kesusasteraan seperti inilah. Ciptaan ukiran pada gelas dengan kehalusan seni. Yes. Okey. So dengan itu sebenarnya kalau ikutkan telah tamat sebenarnya bab yang keempat. Habis dah bab 4. Serius lah. Serius. Bab 4 dah habis. Okey. Baik. Oleh kerana tak apa, ini kita akan buat ringkasan pada minggu hadapan. Oleh kerana ramai yang tak sabar menanti-nantikan tentang kuis. Okey.